Sandakan. Terima kasih Puan Pengerusi. Perbahasan saya hari ini akan difokuskan kepada isu tuntutan 40% hasil bersih Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ini adalah satu hak yang sudah pun diputuskan oleh di Mahkamah Tinggi. Jadi terima kasih atas peluang untuk saya bersuara bukan sekadar sebagai wakil rakyat tetapi sebagai satu anak Sabah yang sayang betul dengan negeri ini. Jadi isu ini bukan sahaja baru tetapi rakyat Sabah juga tunggu lebih 60 tahun. Tapi bila kerajaan pusat berkemungkinan merayu keputusan Mahkamah Tinggi itu, ia memang bikin rakyat rasa sangat kecewa sekali. Bukan sebab tamak tetapi kami cuba mahu apa yang telah dijanjikan. Bukan lebih, bukan kurang. Hak 40% ini bukan isu politik juga tetapi hak perlembagaan yang patut ditegakkan bukan dilengah-lengahkan. Jadi bila kerajaan pilih untuk apil, rakyat rasa macam dipermainkan macam selama-lamanya. Sabah ini kena tunggu, kena sabar, kena percaya janji yang entah bila mau ditunaikan. Jadi saya mau tanya dengan terus terang, sampai bila rakyat Sabah disuruh sabar? Dari zaman atuk ataupun sampai cucu sekarang, sekolah masih daif, jalan di kampung berlubang, klinik jauh, internet pun kadang kala tiada. Jadi hasil bumi, minyak, gas, sawit, cukai semua dibawa keluar. Jadi kalau 40% ini dikembalikan, banyak benda boleh dibuat. Jadi saya ingin mengikut butiran 93500, 93600 dan butiran 97000. Jadi naik taraf sekolah, tambah hospital, bantu petani bukan sahaja boleh memberi peluang pekerjaan untuk anak muda. Dengan 40% ini bukan hanya Sabah ingin menjadi kaya tetapi mahu kehidupan yang bermaruah di tanah sendiri. Jadi bila Mahkamah Tinggi sudah bagi keputusan yang jelas, kerajaan sepatutnya hormat dan laksanakan, bukan merayu. Sebab bila rayu dibuat, mesej untuk rakyat dengar bukan mesej keadilan tetapi seperti ini. Sabah tunggu lagilah kamu, belum masanya. Inilah yang dibuat rakyat sangat rasa tidak puas hati. Bukan marah semata-mata tetapi tidak dihargai sebagai satu rakan setara dalam Malaysia. Jadi saya mau tekankan, Sabah bukan negeri kelas kedua. Kami bukan datang kemudian. Kita adalah rakan pengasas Malaysia, sama taraf, sama semangat, sama hak. MA63 bukan dokumen untuk muzium, iaitu itu asas Malaysia tersendiri. Kalau MA63 tidak dihormati, maka semangat Malaysia pun tercala. Jadi anak-anak Sabah, anak-anak muda Sabah terutamanya hari ini sudah celik dengan undang-undang dan juga tahu hak mereka. Mereka tidak mahu lagi dengar janji kosong, mereka mahu lihat tindakan. Jadi kalau kerajaan betul-betul jujur, batalkan rayuan itu dan mulakan laksanakan semangat MA63 dengan ikhlas. Sebab kalau Sabah kuat, Malaysia pun kuat. Kalau Sabah maju, negara pun makmur. Tapi kalau Sabah terus ditinggalkan, jurang pembangunan akan makin besar dan perpaduan pun boleh terjejas. Akhir sekali saya ingin titip satu pantun dari hati rakyat Sabah. Laut biru luas terbentang, Gunung Kinabalu berdiri megah, hak negeri jangan dipandang ringan, 40% itu janji yang sah. Hentikan rayuan itu dan buktikan bahawa Malaysia ini benar-benar satu keluarga besar yang saling menghormati antara satu sama lain. Itu saja, sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sandakan. Sekarang saya